KPM. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOWA komited merangka perancangan bagi menurunkan kadar keciciran pelajaran dan meningkatkan kecemerlangan dalam kalangan pelajar orang asli. Ketua Pengarahnya Safiah Muhammad Nur berkata, penubuhan Sekolah Modal Khas Komprehensif K11 adalah inisiatif bagi memastikan pelajar orang asli mendapat pendidikan berkualiti dan relevan seiring keperluan semasa. Sekarang saya sedang berusaha untuk berbincang dengan peringkat Kementerian Pendidikan untuk membuat hingga K11. Maknanya di satu perkampungan tu kita akan meneruskan pendidikan tu daripada sekolah rendah hingga tamat sekolah menengah, K11 sehingga tingkatan 5. Dan melalui usaha kerajaan RMK yang baru ni yang diumumkan, Tambahnya, penubuhan Pusat Intelek Pelajar Orang Asli Cemerlang PIPOA terbukti berjaya meningkatkan mutu dan pencapaian pendidikan masyarakat orang asli. Terdahulu beliau menghadiri Majlis Anugerah Murid Cemerlang Orang Asli STPM 2021 di Iskandar Puteri Johor. Dalam majlis berkenaan, 35 pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam STPM 2021 di seluruh negara diraikan. Pada fasa PKP tu, semua murid belajar dekat rumah. Bila belajar kat rumah, macam saya duduk dekat, orang kata lebih kepada pedalaman jugalah. Dekat kawasan rumah saya tu, line tak berapa okey. Jadi saya sendiri bila menghadapi line ni, kelas kan dalam online kan. Pembelajaran saya lebih ke dalam memahami dan menghafal. Macam selepas tu setiap malam saya akan study sampai pukul 12 malam. Membaca buku, buat latihan. Lepas tu bincang bersama kawan-kawan melalui aplikasi WhatsApp. Dengan pendidikan ni kita dapat mengubah nasib ibu bapa kampung diri. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya PIPOA. Kalau anda semua nak tahu, PIPOA merupakan singkatan kepada Pusat Intelek Pelajar Orang Asli dan inilah tajuk yang akan kita sama-sama belajar untuk hari ini. Sedikit yang Mira nak kongsi dengan kawan-kawan di rumah semua. Anda semua tahu tak, masyarakat orang asli ini mempunyai adat resam, kebudayaan yang hampir serupa dengan masyarakat Melayu. Dan sekarang ini bersama dengan Mira di studio, seorang guru penyampai yang akan berkongsi ilmu beliau kepada kita semua yang datang jauh dari selatan, iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Mira. Mira apa khabar? Mira khabar baik Cikgu, sehat. Cikgu Alhamdulillah. Macam mana? Cikgu Alhamdulillah sehat. Sehat juga Cikgu ya. Alhamdulillah. Okey, Cikgu merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Taman Pelangi Indah Ulu Tiram Johor. Dan sekarang ini, sebelum kita sambung kelas kita, tak lupa juga untuk Mira perkenalkan seorang cikgu jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Apa khabar Cikgu Siti? Terima kasih Cikgu atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baik Cikgu, tak lengkap Cikgu kalau kelas tiada murid-muridnya. Ya, betul tu Mira. Ada kawan-kawan baru saya di dalam talian, anak murid Cikgu sendiri. Ya, betul Mira. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Baiklah. Terima kasih Mira. Cikgu perkenalkan murid cikgu yang pertama iaitu si Hojin. Dipersilakan Hojin. Hai Hojin. Nambai sikit, mana satu Hojin? Salam sejahtera juga Aziatun dan juga Kak Mira. Salam mafakat Johor. Alright, salam perkenalan. Okey, seterusnya Cikgu. Baiklah, seterusnya kita persilakan Cia Kahau. Salam sejahtera juga Aziatun dan Mira. Salam pasti gudang Teguh Bitara. Ya, wah, salam pasti gudang Teguh Bitara. Okay. Baiklah, cikgu perkenalkan murid cikgu yang ketiga iaitu Luar Zanjin. Hai. Hai.
Selamat sejahtera Cikgu dan Kak Mira. Saya berasa amat gembira kerana dapat menyertai program pada hari ini bersama Cikgu Ajatun. Ya, Wow. cikgu pun gembira dengan luar hari ini dapat bersama dengan luar dan anak-anak murid cikgu yang lain. Baiklah, seterusnya kita cikgu perkenalkan murid cikgu yang terakhir iaitu Yoga Darshan. Hai. Hai, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan juga Kak Mira. Hai Yoga. Baiklah, semua murid cikgu mungkin sudah bersedia ya Mira? Ya, betul. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Nampaknya cikgu, murid-murid hari ini ada kaum India, ada kaum Cina dan sekarang Mira ni mewakili kaum Melayu. Satu Malaysia lah. Sama, anak satu murid cikgu hari Malaysia. ini. Kita keluarga Malaysia Mira. Betul. Dan hari ini cikgu, kita nak belajar tentang masyarakat orang asli. Benar. Iaitu Pipawa. Boleh cikgu terangkan? Boleh Mira, terima kasih Mira. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada murid-murid cikgu dalam talian dan juga murid-murid di luar sana. Pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk berkaitan dengan Pipawa, yang mana Pipawa ini merupakan subtopik kepada tema suluh masa depan dalam buku teks tingkatan 3 halaman 10 Mira. Baiklah, seterusnya Pipawa ini merupakan akronim kepada seperti yang Mira dah sebut tadi iaitu Pusat Intelek Pelajar Orang Asli. Yang mana Pusat Intelek Pelajar Orang Asli ini merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk mereka menubuhkan pusat intelek ini untuk memberikan menjaga kebajikan masyarakat orang asli terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau Mira lihat, kalau kita lihat semula berkaitan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2025 yang mengatakan bahawa ada 5 aspirasi pendidikan, iaitu yang pertamanya ialah akses. Akses ni bererti murid-murid ataupun kanak warga negara Malaysia mempunyai kesamarataan hak dalam mencapai pendidikan yang mereka ceburi. Baiklah, seterusnya Mira, apa yang kita nak buat hari ini ialah dalam slot Tak Kenal Tak Cinta ini, cikgu perkenalkan sedikit apakah kemahiran yang akan murid kuasai pada hari ini, iaitu kemahiran dengar dan tutur. Jadi kemahiran dengar dan tutur ini ialah kemahiran, kalau kita tengok kemahiran mendengar itu ialah kemahiran berkeupayaan. Murid ini berkeupayaan untuk mereka memahami, mendengar, memahami dan juga mereka boleh menyatakannya secara lisan. Baik. Kemudian kalau bertutur, murid berkeupayaan untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam menjalinkan hubungan. Baiklah, seterusnya kita tengok dulu berkaitan dengan definisi orang asli. Apa dia orang asli ni? Orang asli bermaksud penduduk asal sesebuah negeri. Kalau kita lihat daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Kemudian orang asli ni ada suku-suku kaumnya yang tertentu. Yang terbesarnya ialah ada 3 suku kaum iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Baik, seterusnya kita tengok siapakah yang bertanggungjawab kepada memajukan masyarakat orang asli ini. Sudah tentulah daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Jadi mereka ini kita lihat merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan Jabatan Kemajuan Orang Asli ini mempunyai objektifnya yang tertentu iaitu menjaga kebajikan masyarakat orang asli di Malaysia serta bertanggungjawab melaksanakan infrastruktur dan program yang direka bentuk bagi memajukan masyarakat tersebut. Baiklah, kita lihat kepada misi, visi dan misi untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli ialah untuk memajukan masyarakat orang asli dalam semua bidang termasuklah bidang pendidikan. Kalau kita lihat dalam bidang pendidikan hari ini sudah ramai cerdik pandai di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat orang asli. Betul cikgu. Baik. Seterusnya kita pergi kepada, kita lihat tadi cikgu ada terangkan berkaitan dengan suku kaum orang asli di Malaysia. Iaitu cikgu perkenalkan sedikit. Kalau di negeri Johor, kita sebutnya sebagai Melayu Proto. Iaitu contohnya Temuan, Jakun, Semelai, Kanak, Kuala dan Seletar. Kemudian di negeri Kelantan pula, suku kaum yang terbesar ialah Negrito. Dan dalam suku kaum itu ada Kenswiu, Kinta, Jahai, Mandri, Lanoh dan juga Batik. Kalau Mira tengok dalam gambar rajah ini, murid cikgu pun boleh dapat lihat, ini adalah suku kaum Batik. Ya. Baik, kemudian di Perak pula ialah suku kaum yang terbesar ialah Senoi, iaitu di Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka.
Jadi suku kaumnya ialah Temiar, Semai, Johud, Cik Wong, Semak, Beri dan juga Mahmeri. Jadi ini adalah suku kaum yang terdapat di Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak mengenali keunikan masyarakat peribumi ini. Jadi pihak kerajaan pada tahun 1987 telah menubuhkan Muzium Orang Asli yang terletak di kilometer 24 Jalan Pahang Lama, Gombak, Selangor. Kalau kita tengok dalam paparan ini, daripada sumber Visit Selangor, kita lihat ini adalah Muzium Orang Asli di mana muzium ini adalah bertujuan untuk mengumpul mencatat, merakam dan mempamerkan cara hidup masa lampau orang asli. Kalau muzium ni tak ada, kita tak tahu bagaimana dia punya macam Mira sebut tadi, ada perayaan, ada pakaian dan sebagainya. Ada resamnya kan? Ada resamnya dan sebagainya. Jadi bahan-bahan sejarahnya, muzium ini juga turut menjaga segala artifak. Kalau kita lihat atas meja kita ni adalah peralatan yang digunakan oleh masyarakat orang asli. Ini Ada sumpit, cikgu. Ya, Mira. Itu ada pakaian pakaian daripada kulit kayu. Kemudian ada bakul dan sana tu ada cikgu rasa itu adalah alat untuk menangkap ikan. Alat untuk menangkap ikan. Ya. Yang Mira pegang ni, ini ialah pakaian mereka, cikgu? Ya, pakaian mereka, Mira. Daripada kayu? Daripada kulit kayu. Jadi masyarakat orang asli terdahulunya mereka membuat pakaian daripada kulit kayu. Baik, seterusnya Mira, pameran dalam muzium ni pula, dia ada dibahagikan kepada 9 segmen yang membabitkan peralatan muzik, ada perhiasan diri, segi pakaian, seni ukir, kraft tangan, peralatan memburu, alat-alat perkahwinan, adat perkahwinan serta kepercayaan. Jadi ini masyarakat peribumi ataupun masyarakat orang asli. Unik kan, Mira? Unik sangat, cikgu. Wah, menariknya. Ini baru sikit cikgu terangkan tentang masyarakat orang asli. Selepas ini, cikgu akan terangkan lebih lagi tentang apa yang dimasukkan dengan pipowa. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, tahu? Jangan ke mana-mana, hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM.